Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu. Anda sedang menyaksikan rancangan Iris Wanita dan saya Azura Mokhtar ditemani rakan pengacara. Dan saya Nas Samsudin. Kita sekarang ni bersiaran di Hotel Berjaya Town Square, Kuala Lumpur. Dan hari ini kita ada topik yang saya rasa sangat relevan dan sangat rasanya wanita nak tahu sangat. Kerana ianya memberi satu impak yang besar juga dalam kehidupan kita. Tetapi apa pun, sebelum tu kita ingin berterima kasih kepada penonton kita hari ini yang sudi meluangkan masa bersama kami di Iris Wanita. Terima kasih diucapkan. Kita nak cerita pasal apa tadi? Kemurungan. Kemurungan. Betul. Kita punya tajuk hari ini pasal kemurungan. Wanita selalu dikaitkan dengan kemurungan. Okey, dia katakan boleh ke kemurungan ini, orang kata apa? Kemurungan ni sebenarnya banyak memberi impak kepada kita dalam kehidupan seharian kita ya, dan mengikut kajian kemurungan ini selalunya dapat terjadi kepada kaum wanita. Kaum wanita ni lebih lagi lah daripada kaum lelaki, dan kebanyakannya kaum wanita yang sering mengalami masalah kemurungan ni, Ana. Itulah saya cakap tadi, dia sangat-sangat dekat dengan wanita sekarang ini kan. Tapi tak apa. Sebenarnya tiada ubat yang tiada penyakit yang tiada ubat. Betul. Kalau kita tahu kat mana kita nak rujuk dan kita dapatlah penawar, insya-Allah kita kena berusaha. Jadi inilah Iris Wanita datang ke kaca TV anda untuk kita sama-sama merasai kan, dan tolong mungkin kita dapat menyelesaikan masalah anda dengan jemputan kita pada hari ini. Tapi sebelum tu Yana, sebelum kita menjemput tetamu jemputan kita hari ini, apa kata kita lihat dulu parodi yang telah disediakan ini. Apa? Bang. Ya. Saya sebenarnya nak cerita kat awak ni, bang. Saya sebenarnya saya nak luah perasaan kat awak. Apa dia? Saya semenjak ni saya rasa macam hati saya tak tenteram lah, bang. Saya tak tenteram. Kenapa boleh jadi macam tu? Lepas tu, bang, saya rasa macam jiwa saya ni kosong, bang. Kosong sangat. Tak, tadi saya jumpa kawan saya. Bang, si Jamie tu, bang, bukan main lagi, bang. Gelang emas dia. Angin je saya tengok, bang. Joyah pun sama. Suami I berdiri. Sama-sama naik, bang. Saya tak ada apa-apa, bang. Sebab itu saya kata jiwa saya kosong. Tangan saya pun kosong, bang. Kosong, bang. Tak ada apa ni. Petang ni kita bersiap. Kita pergi kedai emas. Kita beli gelang emas segala bagai tu, okey? Petang ni? Petang ni lah, bang. Bila lagi? InsyaAllah. Okey, bang. Thank you, bang. Bang, jangan lupa tau. Ya. Emas. Aku yang kemurungan ni, ya. Ya, itu dia tadi paparan parodi berkenaan topik kita pada hari ini, iaitu pengurusan emosi dan mental di mana kita mengalami masalah kemurungan. Jadi hari ini kita akan membincangkan mengenai topik kita ya, Yana ya. Tapi sebelum tu bukan kita lah kan, sebab kita tak pakar dalam bidang ni. Betul. Tapi kita kena jemput tetamu kita. Iaitu kita sebenarnya dah sedia dah dekat depan kita, iaitu Puan Siti Fatimah selaku pegawai psikologi kanan UPM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yana cantik manis. Azura pun. Terima kasih sudi menjemput. Terima kasih Puan Siti. Okey, baiklah Puan Siti, seperti yang kita tahu, negara kita ni terkesan dengan masalah di mana berlakunya COVID, dan baru-baru ini banyak kejadian yang berlaku. Salah satu daripadanya adalah membunuh diri, dan bagi pendapat Puan sendiri, apakah yang menyebabkan terjadinya masalah kemurungan ini, Puan? Alright, terima kasih. Dari segi kemurungan ni dia memang banyak faktor dia lah. Faktor yang pertama memang tak dapat dinafikan adalah genetik. Genetik. Oh, dia memang genetik. Yes. Genetik, tapi maksudnya sejarah. Sejarah kemurungan, emosi, maksudnya kalau diri individu ataupun keturunan. Faham. Dan yang keduanya adalah disebabkan oleh faktor tekanan dan juga trauma ataupun perkara-perkara yang berlaku dalam kehidupan secara mengejut tanpa mereka bersedia untuk menerimanya, kan. Dan yang ketiga adalah yang paling ketara sebenarnya
sebenarnya adalah dewasa ini kita dilibatkan dengan social media yang sangat hangat ya. Sepantas kilat ya. Jadi ada tekanan-tekanan di situ disebabkan oleh desakan sosial. Maksudnya kita memperhambakan diri kepada persekitaran sosial. Kita nak sebegitu seperti mana interaksi kita dengan persekitaran, dan netizen berkata itu benar, itu bagus, itu sangat bernilai, maka semua berebut untuk mendapatkan perhatian itu. Jadi dia memberikan tekanan sekiranya tidak dapat. Kira kalau kita ikut sangat apa yang orang lain cakap, kita memberi tekanan dalam hidup kita. Betul. Begitu simple sekali. Simple. Boleh mengganggu dan menyebabkan kemurungan. Senang je. Okey, tapi Puan, kenapakah pada ketika ini kajian yang dilakukan kebanyak daripada mereka yang mengalami kemurungan adalah di kalangan kaum wanita? Mengapa ianya terjadi, Puan? Yana dengan Azura setuju tak dengan tanggapan itu? Saya rasa saya bersetuju. Yang wanita. Wanita banyak mengalami masalah kemurungan, Yana. Kalau baca statistik tu memang iyalah, sebab kita pun kena tengok statistik kan, orang minta bantuan kat mana kan. Itu memang Kementerian Kesihatan Malaysia yang Dia tunjuk. boleh ambil calon lepas ni. Okey, sebenarnya kalau ikutkan memang wanita tu kita tak nafikan, meskipun kita bertiga adalah wanita yang perkasa. Tetapi memang kita tak dapat dinafikan yang kemurungan ini disebabkan oleh pelbagai faktor tadi, dan juga wanita merupakan mereka individu yang banyak peranan dan tanggungjawab dalam masyarakat ya. Jadi tanggungjawab yang pelbagai ini yang tidak dapat direalisasikan secara progresif, secara positif, akan menyebabkan seseorang itu mudah terkesan ya. Terkesan dengan interaksi sosial dan juga kecaman-kecaman yang berlaku. Ataupun mungkin dari segi gagal untuk berfungsi seperti mana orang lain. Dengan adanya kekangan dari segi kewangan, kekangan dari segi sosial, peribadi, dan juga masalah-masalah sampingan lah. Jadi wanita adalah seorang yang memang memendam rasa, dan kita ada budaya kita menjaga aib keluarga. Jadi disimpan sampai satu tahap, dianya sudah tidak boleh disimpan lagi. Jadi dia akan kritikal dan akan Rasa meletup lah. Tapi kan sebenarnya bila saya dengar Puan Siti cakap kan, saya rasa macam jarang saya dengar perempuan seorang yang memendam rasa. Selalunya lelaki yang memendam, perempuan yang meluahkan. Jadi saya nak tahulah saya nak tahulah apakah ciri-ciri kemurungan. Adakah kalau kita popet pun kita boleh kemurungan? Adakah kalau kita diam tu ni sahlah ni kemurungan. Kita nak tahu juga apakah ciri-ciri kemurungan. Alright. Kemurungan ni dia ada pelbagai ciri dia. Yang pertama adalah kita boleh nampak kemurungan ni menerusi faktor fizikal. Okey. Fizikal mungkin dia akan ada perubahan tingkah lakunya, iaitu dari segi daripada suka makan kepada tak suka makan. Tak suka makan kepada suka makan. Maksudnya dia ada gangguan dari segi pemakanan. Yang kedua dia ada gangguan dari segi tidur, ya. Dan yang ketiga dia ada juga gangguan dari segi interaksi sosial yang melibatkan fizikal. Maksudnya dia akan menyendiri, dia akan berada dalam keadaan pengasingan, dan dia sudah berubah tingkah laku daripada dia yang dulu dengan dia yang sekarang. Yang kedua adalah kita boleh nampak simptom dari segi emosi. Seringkali sedih dan juga perasaannya tidak stabil ya. Sekejap ketawa, sekejap menangis, sekejap pula dia akan rasa cemas, serangan panik dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah faktor simptom sosial. Maksudnya dia akan ada penjarakan sosial. Bukan penjarakan sosial untuk PKP. Tapi penjarakan sosial maknanya kalau kata tiba-tiba Yana ajak Azura keluar, kalau sebelum ni dia beria-ia Suka untuk nak ikut. Tapi selepas tu dia macam mengelak, tak nak ikut. Dan komunikasinya juga akan terhenti. Itu dari segi sosial, ya. Jadi 3 perkara itu yang perlu kita lihat lah. Yang paling ketara sekali lah. Okey, jika tadi Puan kita mengatakan bahawa ramai daripada kaum wanita mengalami masalah kemurungan ini, tetapi masalah kemurungan juga terjadi kepada wanita, terjadi kepada remaja dan juga kanak-kanak. Jadi apa pandangan Puan mengenainya, Puan? Ini adalah disebabkan oleh faktor sosial tadi, di mana kita berada dalam persekitaran sosial yang sangat mendesak.
ya. Dan desakan masyarakat ini disebabkan oleh pelbagai kehendak bukan keperluan, ya, di mana masyarakat mulai menilai, menghukum dan juga mengadili anak-anak yang berjaya dari segi akademik dilihat sangat cemerlang, sangat gemilang, sangat progresif. Anak-anak yang mungkin ada masalah dari segi prestasi akademik dilihat sebagai tak bagus. Dan mereka ini disingkirkan. Dan ada juga pihak institusi pendidikan yang terlalu memfokuskan kepada perkembangan akademik, menyebabkan anak-anak rasa saingan tu terlalu besar di peringkat awal usia. Jadi saingan ini tidak dapat diterima, tidak dapat dikawal oleh pemikiran mereka pada tahap usia itu. Jadi dia membuatkan ada persaingan, dia akan menyebabkan ada satu perasaan tidak puas hati, rendah diri, takut, risau dan juga akhirnya tekanan itu mungkin boleh menyebabkan ibu bapa juga terkesan. Jadi ibu bapa pula stres. Bila anak balik kat rumah, ibu bapa pula yang membebel lebih. Ya, ibu bapa terkesan dan ingin persaingan dengan ibu bapa yang lain. Jadi anak-anak jadi mangsa. Dengan ada budayanya sekarang ini, social media, masing-masing ada TikTok. Jadi TikTok saya tu suam-suam kukul sahajalah. Tapi kalau TikTok Yana, of course lah, sekali dia post memang beribu viewer lah kan, contoh. Kalau kata selebriti, yes, itulah cara dia kan. Maksudnya memang itulah sesuainya. Tapi ada anak-anak kita yang remaja sekarang pun lumba-lumba untuk menjadi terkenal untuk menjadi terkenal sebegitu, dan bila tak terkenal dia sedih, Yana. Sedih. Ada kes Ada. Ya. Jadi sebab itu juga ya, saya ada mendengar di luar negara, kebanyakan daripada mereka cuba untuk menutup likes di Instagram ataupun TikTok kerana ingin mengelakkan daripada kejadian bunuh diri, kerana ada remaja di sana yang berasa stres bila tidak dapat mencapai tahap likes yang lebih-lebih tu kan Puan kan. Betul. Sebab itu saya ada quote lah, saya tengok dekat Selena Gomez. Kan. Dia kata your life is not defined by how many likes and how many comments that you receive in your social media. Jadi kalau kita rasa kita akan berpengaruh, kita akan bagus, kita akan jadi hebat bila likes kita banyak, komen kita banyak kan. Kita yang biasa-biasalah, ya. Tapi kalau selebriti, of course dia kalau betulkan tudung pun memang akan ramai yang like juga kan. Jadi itu adalah keperluan dan memang kesesuaiannya. Tapi yang jadi mangsa adalah kanak-kanak ataupun remaja yang tidak memahami istilah famous itu. Bebanan itu membawa kepada penyakit emosi dan kejiwaan. Dan sekiranya dipendam, dia akan jadi barah dalam kehidupan dia. Jadi kerana itulah sebagai ibu bapa kita perlu melihat anak-anak kita dan jangan sesekali kita membiarkan mereka, ya. Tidak salah untuk menggunakan media sosial, tapi pastikan ianya digunakan secara baik. Baiklah Puan, sebenarnya banyak lagi ya Yana yang ingin untuk kita bincangkan, tetapi apa pun sebelum itu kita berhenti rehat seketika dan kita kembali lagi selepas ini. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama dengan Iris Wanita. Dana, saya nak ingatkan kepada penonton, kalau yang terlepas boleh tengok siaran ulangan kan, pukul 4 nanti dekat siaran Best. Tapi kalau nak tahu perkembangan kami di media sosial, boleh ikuti kami punya Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Jangan lupa subscribe kan. Dan kita juga boleh terima pandangan dan pendapat ataupun apa-apa saja luahan. Luahan, betul, luahan. Anda boleh kongsikan juga kepada kami di email iris.wanita@gmail.com. Okey Ana, tadi sebelum berhenti rehat kita dah berbicaralah dengan Puan Siti Fatimah, dan kali ini kita ingin menampilkan seorang lagi tetamu jemputan kita, iaitu Kishi yang merupakan survivor kemurungan. Assalamualaikum Kishi. Selamat pagi. Alah, comelnya. Cute sangat cair kita. Itulah. Apa cair? Lemah lembut je. Tak apa, kita berkenalan dengan Kishi lebih lagi kan. Okey Kishi. Kishi dah berapa lama dah mengalami kemurungan dan berapa lama dah
keluar daripada masalah ini. masalah itu? Doktor diagnose masa 2017 kot. Time tu saya baru 16 tahun. Sekolah menengah lagi. Kiranya dah berapa tahun? 4 tahun jugalah. 4 tahun lah. 4 tahun? 4 tahun lah. 4 tahun tu apa yang berlaku? Macam-macam. Banyak. Saya pindah balik sekolah and then kena stop belajar diploma sebab dah tak boleh nak handle kan. Masuk ward security 2 kali. Time tu semua bawah 18 lah sebelum masuk 18 tahun. Apakah mungkin Kishi boleh kongsikan kepada penonton Iris Wanita, apakah punca yang menyebabkan Kishi mengalami masalah kemurungan? Start daripada, saya rasa daripada saya umur 10 tahun saya dah ada rasa nak bunuh diri tu, dah ada dah. Tapi time tu sebab budak lagi kita tak tahu kan. Kita rasa macam hidup ni tak ada makna kan, tak Nak buat apa? macam Nak buat apa? tak tahu nak buat apa, tak tahu. Lepas tu rasa macam ni kalau mati ni lagi okey kot. Masa tu dah terfikir untuk and mati? dah ada suicide ideation dah pun, dah terfikir nak buat macam mana. Tapi tak buat apa-apa lagi? Tak buat lagi, cuma tulis surat dekat mak je time tu. Masa umur 10 tahun. Waktu tu berjauhan dengan keluarga ke macam mana? Tak, duduk sekali lah. Duduk sekali lah. Tapi Kishi lagi menggunakan pendekatan untuk tidak meluahkan tetapi hanya menulis lah. Okey, baiklah Puan Siti, seperti yang tadi Kishi katakan, ketika berumur 10 tahun itu, Kishi telah merasakan masalah kemurungan telah melanda dirinya dan lebih memilih untuk menulis dan tidak meluahkan kepada ibu bapa. Jadi adakah benar ada setengah daripada kalangan kanak-kanak ini, kita boleh mengenali mereka mengalami masalah kemurungan daripada segi penulisan dan juga lukisan yang dihasilkan oleh mereka? Terima kasih. Pertama sekali saya rasa kita perlu memberi satu penghargaan dan tepukan yang gemuruhlah kepada adik kita. Kerana dari segi kemurungan itu 2.3 juta masyarakat Malaysia daripada umur seawal 10 tahun mengalami simptom-simptom kemurungan. Cuma dari segi kefahaman kita, masyarakat kita berkaitan dengan kemurungan ni agak dangkal lagi, dan kita seringkali didogmakan dengan stigma negatif. Jadi dari segi pertanyaan tadi, adakah perluahan penulisan lukisan itu merupakan satu kaedah? Saya adalah pengamal terapi seni ekspresif. Jadi kita membantu klien dengan menggunakan pendekatan seni. Dalam kaedah terapi seni ekspresif, kita akan melihat lukisan, penulisan maupun contengan aja. Jadi dari segi terapi seni ekspresif ini, lukisan dia tidak melihat kesempurnaan fizikal lukisan itu. Contoh, kalau kita lukis pokok, seharusnya nampak pokok. Kalau lukis harimau, seharusnya nampak harimau lah kalau pendidikan seni. Tapi dalam terapi seni ekspresif, harimau itu kemungkinan bukan harimau yang dimaksudkan, tetapi pelambangan tentang seseorang yang melakukan sesuatu ataupun seseorang yang dianggap hero dalam keluarga, dalam dirinya, contoh. Jadi dalam terapi seni ekspresif kita tidak boleh ada judgement ataupun penilaian, oh cantiknya harimau awal. Subjektif. Dia subjektif, pandai. Jadi di situ dari segi saya kata perlu tepukan tadi, sebab apa? Walaupun tidak tahu tentang apa yang berlaku, Kishi, tapi dia menulis. Cuba meluahkan. Dan itu adalah proses awal perawatan sebenarnya. Jadi kalau datang kepada psikologis, kepada kaunselor, kita datangkan satu terapi di mana kita membantu klien untuk memahami apa sebenarnya yang berlaku. Apa yang sedang dialami, perasaannya. Jadi kadang-kadang kanak-kanak dia tak faham apa yang berlaku. Cuma dia rasa kosong, dia rasa macam tidak ada sokongan. Tapi kita akan detailkan lagi dari segi latar belakang keluarga, latar belakang sosial, di tempat sekolah dan sebagainya. Tapi itu adalah satu perluahan. Yang pertama sekali mesti ada luahan. Kalau ada tanda-tanda, maka ada seseorang perlu mengambil berat. Okey, nak tahulah apa selepas 10 tahun masa kecil, 16 tahun kemudian
Lama tu, dalam masa 6 tahun. Untuk orang ahli keluarga kena pasti ke atau macam mana? Sebab sakit mental ni dulu, orang still macam, biasalah ada stigma kan. Family saya pun ada stigma terhadap penyakit mental juga. Dia orang ingat macam bawa pergi ustaz. Saya banyak kali bawa pergi ustaz dulu. Ustaz minum air kan, macam baca hembus kat muka semua dah. Ingat itu semua adalah dah. gangguan. Ingat gangguan. Tapi saya rasa macam bukan gangguan. Sebab saya tahu benda ni daripada kecil saya rasa kan sampai ke besar. Kalau ada gangguan, kita boleh tahu ada gangguan. Dah jumpa hampir 5-6 ustaz lah. Mak saya bawa jumpa kan. Itu maybe cara dia nak inisiatif lah nak sembuhkan anak dia. Dia pun maybe tak tahu kan. Betul. And then pasal mental illness awareness dulu pun tak banyak. Memang tak ada. So orang cakap macam sakit mental. Kau sakit mental Kau gila Gila tak kau waras ya. Kau tak betul ni. Jangan ni sakitkan aku ke apa benda kan. Sebab dia orang takut. Dia orang takut daripada Jadi orang mengelak, tak nak kawan. orang tak nak kawan. Still ada sampai sekarang lah. Lepas tu masa 16 tahun, apa jadi? Saya first suicide attempt saya masa few days before raya. Time tu umur 17 tak silap kot. Time tu yang kakak saya macam decide untuk buat pergi jumpa doktor. Sebab baru-baru masa saya buat first suicide attempt tu, ada seorang artis K-pop ni bunuh diri. And then kakak saya baca dia punya simptom, dia cakap macam saya. Murung lama kan, tak nak makan, tak nak keluar bilik. Berat memang turun mendadak. Lepas tu tak nak bercakap dengan siapa-siapa pun. Saya banyak nangis. Saya banyak self-harm apa benda semua. So dia decide, dia cakap, mak tak boleh ni, kena bawa jumpa doktor. Sebab dia dah nampak tanda-tanda tu dah. Tu yang dia start bawa pergi jumpa doktor dulu. Dia lah yang bawa. Kita akan bercerita lebih lanjut lah mengenai ini. Kita saksikan bingkisan yang telah disediakan ini. Macam Ika selalulah tanya mak ke kawan-kawan, apa rasa korang ada dua mata? Hidup dengan kekurangan diri tidak menjadikan gadis ini lemah, malah memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Dikenali sebagai Hikmah Razlan, gadis ini memiliki kekurangan fizikal apabila mata sebelahnya tidak dapat melihat, tidak mempunyai bola mata kiri sejak dilahirkan. Daripada baby sampai umur darjah 6 memang pergi ulang alik hospital lah. Lepas tu pernah je macam dalam 4-5 mata palsu try masuk, tapi tak boleh. Dan doktor decide nak buat operation lah, tapi macam Hikmah dengan parents macam cakap tak nak dah lah, macam takut nanti kalau kuman ke apa kan. So macam macam Hikmah macam tak apa pun macam ni. Macam at least macam yelah, macam Hikmah macam fikir sampai bila Hikmah nak ubah benda tu. So bila Hikmah nak ubah benda tu, so macam kalau macam ni pun Hikmah macam boleh bersyukur apa yang Hikmah ada. Hikmah akui pernah dibelenggu kesedihan gara-gara penampilannya, namun lama kelamaan beliau mengubah pemikiran bahawa semuanya akan menjadi lebih baik sekiranya seseorang itu sentiasa berfikiran positif. Jalan pernah je waktu Hikmah jalan ke, Hikmah duduk asrama sekolah menengah. Bila Hikmah jalan tu, diorang macam panggil Dajjal macam tu. Pernah je buku Hikmah balik pada prep, lepas tu esok pagi Hikmah pergi sekolah tengok buku Hikmah terabur, meja kena tu. Macam Hikmah macam tak, sebab kita tak tahu apa salah kita buat kan macam tu. Lepas tu kita pun tak nak pun macam ni, bukan kita nak macam tu lah. So dari situ macam sampaikan parents Hikmah decide untuk tukarkan Hikmah sekolah. Meskipun diuji dengan kekurangan fizikal, namun ia bukanlah penghalang daripada meneruskan hidup dengan lebih berkeyakinan. Hikmah sebenarnya bukan budak yang pandai macam orang lain macam tu kan. Macam budak biasa je dekat you semua. Tapi macam Hikmah dapat bagi apa yang mak Hikmah nak. Macam contoh, mak Hikmah nak, dia selalu cakap dia nak dekan. Tahun akhir tu, Hikmah bagi kat dia terus, Hikmah bagi kat dia 4 flat terus. So Hikmah rasa puas lah bagi apa yang mak nak. Macam contoh, ayah dia macam selalu sebut macam nak sama master, nak suruh nak tengok Hikmah sama master. Okeylah Hikmah okey je, macam sambung kan. So sekarang macam Hikmah macam rasa puas lah sebab bagi apa yang mak ayah nak.
Dalam pada itu, hikmah juga turut menggalakkan orang yang berhadapan masalah sama sepertinya agar lakukan aktiviti berfaedah secara tidak langsung boleh mendatangkan kegembiraan. Hal ini kerana jika rasa kesedihan itu dibiar berlarutan, kelak diri akan berasa rugi. Hikmah menyatakan bahawa dia sering gembira apabila dapat membantu menceriakan dan memberi inspirasi kepada orang lain. Kita kena happy dulu untuk kita bagi orang lain happy. So macam sebab bila kita bagi orang lain happy, orang tak akan bagi apa yang macam sesuatu kita bagi dia happy, dia belum tentu bagi kita apa yang kita bagi kat dia. So hikmah pegang biar kita happykan diri kita dulu untuk orang lain happy. So tu hikmah pegang lah. Lepas tu hikmah saya cakap kat kawan-kawan macam kita kena sayang diri kita dulu kot sebelum kita sayang orang lain. Dia Nur Hikmah Razlan. Kita masih lagi bersiaran di Iris Wanita dan hari ini kita bersiaran daripada Berjaya Times Square Hotel. Terima kasih diucapkan kepada para penonton kita yang memberi tepukan gemuruh sekali Yana dan penonton kita ni merupakan peminat rancangan Iris Yana. Dan hari ini juga salah seorang penonton kita adalah DJ National FM iaitu Puan Lela. Mana tu? Puan Lela, kita bagi shot sikit kat Puan Lela. Tu dia. Terima kasih. Seronok orang rasa ada orang datang. Yalah, orang datang ramai-ramai, tak adalah kita je kan. Tapi sebenarnya pengisian tu yang mereka mahukan. Pengisian tu sama juga penonton di luar. Saya rasa banyak benda yang inspirasi daripada tadi menjadikan inspirasi kan. Seperti itu juga dengan panel kita. Kembalikan kepada panel kita di sini hari ini. Tetamu kita sebenarnya nak share kan. Sebab kita ada soalan mengenai apa tadi? Okey, tadi sebelum kita berhenti rehat tadi kita tanya dengan Puan Siti. Puan Siti, mungkin ada di antara kita yang mengalami masalah kemurungan tetapi mereka ini segan ataupun tidak berani untuk menampilkan diri dan saya difahamkan ada ujian bagi mengenal pasti tahap stres kita iaitu DASS. Mungkin Puan secara boleh online terangkan. Boleh dilakukan secara online. Sebenarnya kita pada masa sekarang ni teknologi dan maklumat itu semakin meluas kan. Jadi hanya di hujung jari sahaja kita dapat untuk memperolehi maklumat khusus berkaitan dengan kehidupan kita lah. Jadi untuk ujian DAS 21 ini memang dikhususkan untuk kita membuat diagnosis lah ya dari segi tahap kemurungan, tekanan dan juga kebimbangan. Ada 3 skala yang akan disemak ya. Cuma untuk penggunaan DAS 21 untuk dapatkan kesedaran adalah yang terbaik. Tetapi bila kita dah dapat dia punya skor, automatik kita akan dapat sebaiknya kita berjumpa dengan pakar ya. Buat appointment dan pakar ini untuk kaunseling dan psikologi ada yang percuma. Ada juga yang dilaksanakan secara dalam talian, ada juga secara bersemuka. Jadi pilihlah mana satu yang kita rasa selesa kan. Ada yang tak selesa bersemuka, boleh secara dalam talian. Saya rasa saya ada penyakit mental. Saya tak nak orang tahu. Walaupun kaunselor. Betul tak? Masa keadaan 16 tahun, 17 tahun, ada tak rasa macam orang tak nak orang tahu saya ada penyakit mental? Rasa malu. Kenapa agaknya Kishi berasa malu untuk Malu tampil? sebab tanggapan orang lah cakap gila kan. Muda-muda dah gila kan. Kenapa nak kena stres? Budak lagi apa yang nak stres? Bukan kena cari duit, bukan kena kerja. Kena study je. Itu pun tak nak study. Judgement itu menyebabkan ada di antara kita yang mengalami masalah mental ini malu untuk menampilkan diri. Baik, Puan Siti, mungkin Puan Siti boleh memberi pendapat Puan Siti sendiri keadaan di mana mereka yang suka mempersendakan golongan kemurungan ini yang mengatakan alah bukannya mengalami masalah kemurungan ataupun bukannya mengalami stres tapi mengada-ngada. Apa Nakkan pandangan? perhatian lebih.
Kalau kita ikutkan sejarah perkhidmatan ataupun perawatan kesihatan mental ni, ianya bermula di Eropah ya. Pada beribu-ribu tahun yang lepas ketika berlakunya revolusi perindustrian. Bila tu kurun keberapa? Bila berlaku revolusi perindustrian, masyarakat Eropah ketika itu ada perubahan yang mendadak ya, dari segi ekonomi, dari segi kerjaya, dari segi kewangan dan sebagainya, menyebabkan banyak yang mengalami masalah kejiwaan. Jadi kita sekarang ni dah pun masuk ke tahun 2022. Kalau kita masih lagi berada dalam stigma dan fahaman yang dangkal sebegitu, maka kita membenarkan diri kita untuk berada dalam situasi herdikan sosial, di mana kita membenarkan orang lain untuk menghukum kita, mengadili kita dan menentukan apa yang terbaik untuk kita. Jadi dari segi kefahaman itu, saya mengharapkan kepada penonton yang ada di studio dan juga di rumah kan, supaya kita mengambil maklum kemurungan ini adalah penyakit. Ya, bukan dibuat-buat, bukan menagih perhatian dan sebagainya, tetapi ia adalah penyakit. Dan bila penyakit, ia sama sahaja dengan penyakit-penyakit yang lain yang memerlukan perawatan. Cuma perawatan ini akan disusuli dengan ubat-ubatan dan juga ada proses psikoterapi bersama dengan pakar. Jadi kalau kita masih lagi menggunakan pendekatan berjumpa dengan bomoh, mendapatkan bantuan daripada secara perubatan tradisional, tak salah sebagai insentif dan juga inisiatif tambahan. Tetapi pada zaman ini perlulah kita mendapatkan perawatan daripada pakar yang selayaknya. Jadi jangan takut, jangan risau, pergi dulu. Bila kita dah dapatkan temujanji, barulah kita tahu, oh ini rupanya keadaannya. Seperti mana yang kita faham. Bukan kata yang kita katakan, oh kita malu nak ceritakan. Kalau di sekolah, ini yang perlu ada bila kita bekerja berteraskan integriti. Maksudnya, kalau kita seorang kaunselor, kita tahu ada limitasi, kerahsiaan itu. Jadi kalau seorang pelajar datang berjumpa, dia tak boleh seperti bertelur sebiji riuh sekampung. Satu sekolah dapat tahu. Di mana etika kerahsiaan itu? Dan questionnya di situ mungkin ada juga kaunselor yang tidak berdaftar ya. Jadi kalau kita berdaftar dengan lembaga kaunselor, maka kita ada kepentingan untuk menjaga etika profesional kita ya. Jadi sejauh mana hal itu perlu di simpan. Tapi sampai kata kalau ada tendensi untuk membunuh diri, saya tak boleh simpan lagi. Bagi tahulah. Saya akan merujuk kepada pihak-pihak yang berkenaan dan adanya persetujuan termaklum daripada klien. Kishi, dengan ada yang kita bincang tadi, ada hal yang saya nampak ada tendensi untuk kemudaratan. Saya minta izin daripada Kishi. Contoh, untuk merujuk Kishi kepada pakar perubatan, memaklumkan kepada keluarga dan sebagainya. Dapatkan persetujuan klien. Itu barulah profesional. Jadi dia tak takut lah. Dan peranan sekolah, kaunselor sekolah perlu hebahkan perkhidmatan ini. Bukan hanya tunggu sahaja klien datang. Yang datang yang bermasalah lah. Yang memang dirujuk oleh guru disiplin. Jadi orang akan labelkan perkhidmatan kaunseling untuk yang bermasalah. So itu adalah kaedah-kaedah rawatan yang sepatutnya dilakukan. Macam mana Kishi? Kishi berpuas hati dengan apakah rawatan yang Kishi dapat? Puas hati juga. Dia banyak membantu jugalah cara untuk kita handle masa stres. Sebab time saya banyak mengamuk dulu sebab tak tahu nak express macam mana. Kita cope in a bad way lah. Macam contoh self-harm tu, and then mengamuk, tumbuk pintu pun benda semua sebab tak tahu nak express rasa sedih. Even kadang-kadang tu sebab orang yang buat kita. Tapi saya sakitkan diri sendiri sebab saya tak boleh nak buat orang. Kita macam, okay, dia buat aku buat diri sendiri bagi aku yang sakit. Tu yang jadi yang self-harm apa benda semua kan. And then jumpa doktor banyak juga bantu. Dia ajarlah, okay, time macam ni, kena macam ni, tarik nafas, apa benda yang tak diajar dekat sekolah ataupun family saya kan. Kita belajar pada doktor. So baik jugalah jumpa doktor. Sangat membantu Sangat membantu juga. Ada banyak teknik, relaxation teknik, teknik pernafasan. Kadang kita salah faham. Bila bernafas, tarik nafas perutnya kempis. Sebenarnya bila tarik nafas perut kita mengembung ke depan. Jadi salah teknik tu. Jadi menyebabkan kita tak rasa nikmat
menarik nafas itu. Jadi bila kita ada berlaku sesuatu keadaan, tak kiralah kemurungan ke, kebimbangan ke, tekanan yang lain ke, duit gaji tak masuk lagi ke, tapi kita perlu jangan panik. Bertenang. Dia punya tip yang pertama, apa sahaja yang berlaku, bertenang. Dan bila kita bertenang, emosi kita stabil, maka kita akan dapat fikirkan solusi yang terbaik. Apa nak buat selepas ini? Baiklah, tu keyword dia bertenang. Tapi ada caranya. Macam kita sekarang ni, kita rehat seketika dengan Iris. Jangan lupa, jangan pergi mana. Kita jumpa lagi selepas ini. Alhamdulillah, kembali lagi bersama dengan Iris Wanita. Terima kasih kerana masih lagi setia. Tapi kami sebenarnya ada lagi yang soalan kita nak tanya. Di minit-minit yang terakhir ni. Kita nak tanyalah Puan Siti Fatimah. Kita nak tahu, mungkin ada yang Puan Siti Fatimah nak sampaikan pada masyarakat mengenai masalah sakit mental dan kemurungan ni. Okey, pertama sekali saya menyeru pada semua di luar sana. Kita kena faham bila kita sayang kepada diri kita, kita sayang juga orang yang terdekat dengan kita, maka kita perlu peduli diri dan cakna emosi. Bagaimana caranya kita melihat apakah perubahan-perubahan yang berlaku dan bagaimana kita sebagai seorang individu boleh membantu, menyumbang, bukan hanya sembang sesuatu yang negatif sahajalah. Jadi kalau kita tidak ada sudut pandang, tingkah laku ataupun tindakan yang bersesuaian, kita dapatkan maklumat itu daripada pakar, sama ada secara dalam talian ataupun kita boleh menghubungi pusat-pusat kaunseling psikologi yang terdekat yang kita ketahuilah. Jangan malu untuk tampilkan diri anda. Jika anda mengalami masalah kemurungan, anda terasa tertekan dengan kehidupan anda, anda boleh tampil dan berkongsikan masalah anda kepada kawan-kawan terdekat ke ataupun kaum keluarga. Baik, Kishi sendirilah, Kishi. Setelah mengalami, orang kata, episod hitam ini, mungkin Kishi ingin memberikan sedikit sebanyak kata-kata perangsang untuk mereka di luar sana yang mungkin juga menjadi survivor kemurungan ini, Kishi. Apa yang saya nak cakap adalah kalau rasa macam ada masalah, kita boleh rasalah diri kita tak lalu makan ke terlebih makan, tak boleh tidur ataupun terlebih cukup tidur. Rasa macam emosi terganggu sangat sampai dia ganggu kita punya daily life, nak kerja kan, nak bangun tidur ke ataupun nak pergi sekolah kan. Kita dah rasa something wrong dengan diri. Bolehlah check dekat doktor ataupun kalau takut cakap dengan orang sekeliling ataupun rapat dulu, sebab benda ni big step tau. Kita tak boleh terus macam pergilah jumpa doktor. Dia bukan semudah tu. Kalau suruh jumpa doktor terus tanpa sokongan nak pergi seorang-seorang, memang takkan boleh. Sebab saya sendiri pun tak boleh nak masuk department tu sendiri kan. Dia rasa macam tak nak pergi. Tak nak pergi. Suara-suara macam kau ni useless, terus tak mati je lah, buat apa jumpa doktor kan, gila mental. Kita rasa macam orang sekeliling pandang kita ni. So better dapatkan sokongan daripada kawan-kawan ke ataupun kalau ada family member yang rapat, bolehlah. Saya sangat teringin nak tahu apakah hasil apabila kita jumpa pakar, keberkesanan tu dalam 100%. Okey, keberkesanan apa-apa sahaja usaha yang kita lakukan, dia bergantung kepada kerjasama pihak yang terlibat. Ya? Maksudnya daripada tenaga pakar melaksanakan profesionalnya untuk merawat dan pesakit ataupun apa-apa sahaja yang kita alami, ya, kita mendapatkan bantuan pakar untuk merawat diri kita. Jadi kita memerlukan kesedaran, kesediaan dan juga keikhlasan kita untuk merawat diri. Jadi bila ada kerjasama daripada kedua-dua belah pihak, 100% akan dicapai. Ya? Dan sokongan itu pun perlu ada di persekitaran. Maknanya ada kaum keluarga, rakan terdekat, rakan sekerja, majikan dan sebagainya yang tidak ada istilah melabelkan dengan stigma-stigma yang negatif. Sakit jiwa. Contoh. Jadi istilah itulah yang mengekang kan untuk menghadkan seseorang untuk mendapatkan rawatan. Kalau dapatkan rawatan yang betul, proses yang betul, insya-Allah akan sembuh.
InsyaAllah. Kita tak boleh jugalah nak mengharapkan hari ni kita jumpa doktor, hari ni juga kita sembuh kan. Dia mungkin akan mengambil masa sedikit jugalah, macam Kishi sendiri pun mengambil masa yang agak lama untuk sembuh. Tapi saya pernah ada terdengar Puan Siti dua perkara yang perlu kita elakkan dalam kehidupan kita adalah, pertama daripadanya adalah kita jangan terlalu memikirkan kepada perkara yang belum lagi terjadi. Dan yang keduanya, kita jangan terlalu memikirkan perkara yang telah pun berlaku. Kalau kita dapat elak dua perkara ni, insya-Allah hidup kita akan tenang dan kita mungkin akan berasa lebih gembira. Betul. Itu sajalah. Sebenarnya macam tak cukup lah masa kita nak tanya lagi kan. Tapi buat appointment pun boleh sebenarnya kan. Macam mana kalau orang di luar sana nak dapatkan bantuan? Okey, mungkin ada makcik-makcik luar kan, kakak-kakak luar. Sebenarnya dia rasa macam dia ada masalah ni. Apa yang Kishi cerita ni ada ni kena. Tapi saya tak tahu nak buat online. Tadi kan buat soalan secara online kan. Saya pula takut kalau saya cakap dengan suami ke anak ke, orang kata tak nak macam berkongsi. tak betul lah. Macam mana saya nak pergi? Ke manakah tempat sepatutnya? Mungkin ada talian ke? Para pesakit ni perlu pergi. Pertama sekali, sepanjang PKP yang lepas kan, untuk mereka yang sengsara dengan COVID-19 dari segi permasalahan yang pelbagai, kita ada talian Nur Kasih daripada LPPKN, iaitu 15999. Dan kepada mereka yang dekat dengan klinik kesihatan komuniti, lembaga pembangunan LPPKN, boleh dapatkan perkhidmatan kaunseling di situ. Kalau untuk saya di seksyen perkhidmatan intervensi pejabat pendaftar, kita buka untuk sebenarnya khusus kepada kaki tangan UPM tetapi untuk masyarakat sekitar sekiranya diperlukan dan ianya adalah terdekat kita ada juga perkhidmatan kaunseling untuk komuniti di Hospital Pengajar Universiti Putra Malaysia HPUPM. Jadi boleh ke sana untuk mendapatkan bantuan dan juga temu janji. Jangan malu, jangan segan, rawat diri untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sempurna. InsyaAllah. Pelbagai cara yang boleh kita gunakan untuk meluahkan perasaan kita, untuk mendapatkan bantuan kan. Okey. Baiklah, nampaknya kita pun telah pun sampai ke penghujung rancangan Yana. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada dua orang kita punya tetamu, iaitu Puan Siti yang merupakan pegawai psikologi kanan UPM dan juga Kishi yang merupakan survivor kemurungan. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi. Jangan berhenti untuk menjadi lebih positif. Dan kita doakan supaya semua orang dalam dunia ini bahagia saja. Saya suka macam tu kan. Jangan murung Yana. Jangan murung Kalau hari ni hari Minggu ni keluar berjalan-jalan. Betul. Okeylah, Iris Wanita, sampai di sini saja. Jangan lupa episod kami minggu hadapan. Saya Azura Mokhtar dan rakan pengacara Yana Samsudin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.